Sebagai jabatan yang memberi perkhidmatan di sebuah universiti penyelidikan, Jabatan Pengurusan Pembangunan atau JPP tidak mahu ketinggalan dalam mendukung citra penyelidikan universiti. Menyedari hakikat ini, JPP sentiasa berusaha untuk mempelbagaikan perolehan teknologi yang terdapat di pasaran dalam memberi perkhidmatan yang diperlukan. Salah satu bidang perkhidmatan utama yang diberi oleh JPP adalah sistem pendinginan udara untuk pejabat dan ruang-ruang bangunan. Dalam memberi khidmat ini, JPP telah memilih sistem penghawa dingin lingkaran dengan pengstoran tenaga haba atau District Cooling System with Thermal Energy Storage. Sistem DCS TES ini dipilih kerana ianya berteknologi tinggi dan hijau. Teknologi ini telah dikenal pasti efisien dan menjimatkan tenaga. Di samping memberi kemudahan, ianya juga boleh jadikan bahan penyelidikan dalam bidang pendinginan dan penyejuk bekuan. Sistem penghawa dingin ini dibahagikan kepada dua lingkaran, iaitu lingkaran 1 dan lingkaran 2. Sistem pendinginan lingkaran 1 UKM menggunakan teknologi penyimpanan tenaga dengan menggunakan ais. Sementara sistem pendinginan di lingkaran 2 pula menggunakan teknologi penyimpanan tenaga menggunakan air kokol. Projek DCS TES di lingkaran 2 ini telah dianugerahkan kepada TNB Engineering Sendirian Berhad atau TNEC secara reka dan bina. Projek yang bernilai RM39 juta ini secara fizikalnya telah dimulakan pada 26 Julai 2010 dan pembinaannya dijadualkan mengambil masa selama 13 bulan untuk disiapkan. Keluasan ruang untuk menempatkan sistem loji DCS ialah 24 meter kali 24 meter. Kerja-kerja pembinaan tersebut berjalan lancar mengikut apa yang telah dirancang. Kerja pembinaan tangki simpanan tenaga atau tangki TES juga giat dilakukan. Tangki ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan tenaga pendingin atau air kokol. Tangki ini mempunyai ukuran 12 meter panjang, 20 meter lebar dan 14 meter tinggi. Bahagian luar tangki disaluti oleh penebat untuk menghalang kehilangan tenaga. Kerja pembinaan tangki mengambil masa selama 7 bulan dan melibatkan penggunaan konkrit bergrade tinggi. Kerja-kerja pemasangan paip retikulasi air kokol 2 hala untuk mengitar air kokol dari loji ke bangunan-bangunan juga telah dijalankan. Kerja pemasangan paip sepanjang 3.2 km juga telah dilakukan pada waktu siang dan malam. Paip yang digunakan berukuran antara 200 mm hingga 600 mm. Kerja ini mengambil masa 6 bulan untuk disiapkan, termasuk kerja-kerja ujian tekanan dan pencucian. Selain daripada itu, kerja-kerja pemasangan dalam loji juga turut dilakukan seperti pemasangan pam kitaran, mesin kokol dan sebagainya. Secara umumnya, peralatan utama sistem DCS TES ini terdiri daripada 3 unit mesin kokol 850RT berjenama Trane yang menggunakan media, penyejukan atau refrigerant yang mesra alam. 9 unit pam kitaran pelbagai saiz
yang kebanyakannya terdiri daripada jenis ubah laras kelajuan. 3 unit menara penyejukan atau cooling tower berkapasiti 1400 HRT berjenama True Water dari jenis counter flow yang lebih efisien. Hampir keseluruhan peralatan utama loji DCS TES dikawal menggunakan peralatan elektrik yang berkecekapan tinggi. Semua frekuensi inverter yang mengawal kelajuan pam dan alat kawalan yang lain ditempatkan di bilik perkakas Swiss yang berhawa dingin dan dilengkapi dengan peralatan untuk mengawal kebakaran. Sistem loji DCS TES ini dikawal sepenuhnya melalui komputer dan boleh berfungsi secara manual atau automatik. Kaedah operasi loji sistem pendinginan DCS TES ini adalah dengan beberapa cara. Mesin kokol akan disetkan kepada operasi untuk menghasilkan air dingin yang disimpan dalam tangki TES pada waktu malam apabila keperluan beban pendinginan bangunan-bangunan telah tiada atau diberhentikan. Pada waktu malam, kadar elektrik yang dikenakan oleh tenaga nasional berhad adalah rendah. Oleh itu, ia dapat mengurangkan penggunaan elektrik universiti. Pada waktu siang, air dingin yang disimpan digunakan untuk menyejukkan bangunan-bangunan. Sistem loji ini juga direka bentuk untuk membenarkan sedikit daripada air dingin dari tangki TES disalurkan ke paip retikulasi bagi kegunaan pendinginan bangunan yang memerlukannya pada waktu malam. Sistem ini juga membenarkan mesin kokol menghantar air dingin terus ke paip retikulasi untuk pendinginan bangunan-bangunan tanpa melalui tangki TES. Perkara ini dilakukan ketika tangki TES dalam proses penyelenggaraan. Dalam keadaan permintaan untuk tenaga pendinginan yang sedikit, tangki TES akan membenarkan penghantaran tenaga yang disimpan dengan menggunakan pam tanpa menjalankan mesin kokol. Pada waktu puncak, tenaga penyejukan dari mesin kokol dan tangki TES digunakan bersama untuk disalurkan ke bangunan-bangunan. Dalam apa jua keadaan, kecekapan operasi loji dan keberkesanan kos adalah faktor utama dalam menentukan sesuatu kaedah operasi. Ini adalah untuk menjamin loji yang dipasang memenuhi kehendak reka bentuk bagi tujuan penjimatan tenaga dan pembangunan lestari.